Oke, salam dan salam sejahtera. Ada pencerahan saya berkenaan dengan isu Tun M, yang mana saya lihat kenyataan media, beliau kata bahawa jika tiada pilihan lain, beliau sedia untuk jadi Perdana Menteri sekali lagi. Jadi apa yang saya lihat daripada kenyataan itu, beliau kata kalau dia nak jadi Perdana Menteri pun hanya sepenggal. Jadi saya rasa ramai yang akan kritik perkara ini, kerana ramai yang bukan tidak yakin bahawa kalau Tun jadi Perdana Menteri itu pembangunan ataupun apa yang dia buat itu tidak bagus. Cuma kita perlu memberi ruang kepada tokoh-tokoh lain untuk menjadi Perdana Menteri kita untuk menerajui negara ini. Dan kita juga lihat bahawa Tun ni dia sudah pun mungkir janji, yang mana kita lihat apa yang dia dah buat. Dulu waktu dia masih dalam UMNO, yang mana dia menjadi Perdana Menteri masa itu, beliau juga kita lihat berapa ramai yang dipecat dari timbalan dia. Dan apabila dia dah keluar daripada UMNO dan akhirnya dia membuat parti yang mana kita tahu Parti Bersatu itu, dan akhirnya bergabung dengan Pakatan Harapan, selepas itu dia buat perjanjian yang mana dia memungkiri, yang mana dia kata nak pegang paling lama pun 2 tahun. Akhirnya dia mencari jalan, cari helah, dia nak pegang sepenuh penggal itu, yang mana akhirnya rosak satu kerajaan itu dan akhirnya tumbang kerajaan PH itu disebabkan oleh beliau ni. So kita lihat apa yang berlaku ini. Dia kata kalau dia nak jadi Perdana Menteri pun lebih kurang dalam setahun. Setahun tu tak lama lah. Jadi Tun nak jadi Perdana Menteri nak buat apa? Menyemak je. Jadi tak payahlah. Jika Tun nak menjadi Perdana Menteri, saya fikir waktu sekarang dah tak sesuai lah. Lebih baik Tun berehat. Dan kalau Tun nak menjadi contohnya penasihat ke dalam politik kita ni, ataupun penasihat kepada parti beliau ataupun kepada parti-parti yang lain, itu tidak apa. Ataupun Tun nak jadi penasihat ataupun apa yang penting lah untuk kerajaan kita ni, untuk membangunkan negara, itu tidak apa. Berehatlah, bagilah ruang kepada pimpinan-pimpinan muda, pimpinan-pimpinan baru untuk menerajui negara ini. Jika Tun merasakan bahawa Tun melihat bahawa orang lain tidak mampu, bagaimana pelapis-pelapis akan naik? Jadi setiap kali Tun nak jadi Perdana Menteri, setiap kali Tun nak jadi Perdana Menteri, kita lihat Perdana Menteri paling lama adalah Tun. Dan kita hargailah pembangunan dia. Tetapi sekurang-kurangnya sekarang ini kita perlu perubahan yang total. Kita perlu ada pelapis-pelapis baru untuk memimpin negara ini. Bukan kita nak mengharap 100% Tun. Kita dah tahu umur Tun tu sudah pun lanjut. Jadi itu yang saya lihat daripada sisi itu. Saya nak kritik lebih Tun ni pun rakyat semua di luar sana tahu, yang mana Atok ni begitu lama nak berpolitik, yang mana dia nak menjadi Perdana Menteri semua hidup. Jadi kenapa dia letak jawatan dahulu daripada UMNO? Lebih baik terus jadi Perdana Menteri. Dan hari ini perkara-perkara yang seperti ini, dia nak kata nak 1 tahun, itu adalah satu janji kosong dia. Bagaimana Tun nak jadi Perdana Menteri sedangkan dia tidak masuk dalam gabungan PH? Kalau Tun masuk dalam gabungan PH, yang mana kalau esok PH dapat majoriti kerusi, contohnya mungkin PH dapat 111 ataupun 110, jadi tidak cukup majoriti, maka parti Tun masuk ke dalam PH contohnya, dan akhirnya PH boleh menubuhkan kerajaan, dan akhirnya Tun menjadi Perdana Menteri. Nak buat apa? Dia hanya berapa kerat yang menang nanti. Jadi apa yang kita dah lihat pengajaran yang lepas, Tun apabila menjadi Perdana Menteri, sedangkan yang dalam komponen Pakatan Harapan itu paling banyak adalah PKR, tetapi ahli parlimen PKR disingkirkan, tidak diberi ruang, dan akhirnya kita lihat orang yang duduk dalam kerajaan itu kebanyakannya orang bersatu. Dan apa yang berlaku hari ini, apabila pengkhianatan berlaku, maka kita tengok orang-orang bersatu itulah yang ada hari ini. Dan merugikan kita lah, kerana tokoh-tokoh yang hebat yang kita naikkan, yang rakyat naikkan untuk menjadi pemimpin, akhirnya disingkirkan oleh Tun. Dan pencaturan politik Tun pada saya juga sudah ketinggalan. Bukan kita kata tidak bagus, tetapi sudah ketinggalan, yang mana idea-ideanya tidak dapat diterima oleh generasi baru ini. Generasi baru sekarang ini pemikiran dia lain, dan generasi baru dia melihat kepada pemikiran yang lebih agresif, yang mana kenyataan Tun sendiri juga dilihat begitu tajam, begitu menikam kepada rakyat-rakyat di bawah ini. Yang kita lihat dia memainkan isu-isu perkauman, dan kita lihat bagaimana Tun ini, dia nak menjadi Perdana Menteri Malaysia, tetapi parti yang Tun buat,
parti yang Tun duduk semuanya hanya kepada satu kaum, yaitu kaum Melayu kalau kita lihat. Yang mana dia duduk dalam UMNO dulu. Ini adalah parti Melayu. Dia buat parti bersatu juga parti Melayu. Hari ini Pejuang pun parti Melayu. Jadi untuk apa nih? Yang mecah belahkan Melayu itu sebenarnya Tun. Tetapi yang dilihat oleh UMNO, yang dilihatkan oleh PAS, yang dilihat oleh parti-parti bersatu yang ada hari ini, mereka melihat kepada Pakatan Harapan itu. Dia melihat kepada PHS itu yang memecah belahkan. Padahal mereka-mereka ini, yang mana hari ini, kalau Tun nak jadi Perdana Menteri, rakyat dah lihat. Tun ni parti perkauman. Yang mana Tun selama ini menjadi Perdana Menteri kita, dia menindaskan banyak perkara, banyak negeri. Kita lihat contoh Sabah dan Sarawak, ditindas oleh Tun. Yang mana pula berkroni dengan GPS yang ada hari ini. Jadi tidak memberi manfaat kepada kita rakyat. Dan Perdana Menteri yang ada zaman Tun ini, kita lihat, bukan dilantik oleh rakyat pun. Menang sebagai ahli parlimen. Akhirnya daripada komponen parti. Belum tentu disukai oleh rakyat keseluruhan. Dan akhirnya mereka boleh menjadi Perdana Menteri. Ini adalah yang kita lihat di negara kita ini. Yang mana rakyat rasa tidak begitu adil. Jadi pada saya, Tun berehatlah. Sudahlah. Janganlah mengganggu lagi kestabilan politik dalam negara kita ini. Kalau Tun menjadi Perdana Menteri, harapan dia nakkan anak dia menjadi Menteri kanan, ataupun nakkan anak dia jadi menteri besar. Yang mana anak Tun sendiri pun 2 kali menjadi menteri besar, 2 kali juga tumbang. Dan Tun sendiri menumbangkan kerajaan PHS itu. Ini adalah satu yang membuatkan tegurisnya pengundi-pengundi Pakatan Harapan apabila melihat Tun ini. Bukan tak hormati, tetapi rakyat dah muak. Kerana Tun dilihat sebagai orang yang memungkiri janji. Tun pandai berbelit-belit, Tun pandai berkata-kata untuk masuk ke dalam komponen parti pembangkang. Dia dah tahu, rasa-rasa ada keyakinan untuk nak menang dan akhirnya dia buat. Ini kali Tun dah baca. Dia dah baca Pakatan Harapan ada harapan untuk bergerak ke depan. Dan dia rasa dia boleh jadi kuasa ketiga untuk menjadi Perdana Menteri. Sekiranya PHS tidak dapat majoriti untuk menang, maka dia akan menawarkan diri untuk bersama dengan PHS. Dan akhirnya dia nak minta jawatan Perdana Menteri. Dan akhirnya ini tidak tertulis. Apalagi yang kita lihat, yang sebelum ini dah tertulis. Yang mana dia dah pun membuat perjanjian pun dia ingkari. Apalagi kalau yang tidak ada perjanjian ini. Jadi saya rasa pemimpin-pemimpin, rakyat pun tidak naklah Tun jadi Perdana Menteri. Tun boleh berehatlah. Lebih baik Tun jadi penasihat ke. Jadi apa yang patut ke berehat dekat rumah ke. Politik negara kita ini dia tetap akan berjalan seperti biasa. Dan dia tidak juga akan memudaratkan Tun sendiri. Dan Tun pun tidak akan memudaratkan politik ini. Biarkan dia berjalan begitu saja. So itu pencerahan saya. Sekian. Terima kasih. Thank you.